Hello, hai, selamat pagi, Assalamualaikum, Namaste, Waalaikum. I hope I got that right. So, okay, nama saya Azurin and welcome to your Thermomix experience. So anyway, hari ini kita punya tema is Indian food. So for our Indian friends and anyone lah yang suka Indian food can watch this video lah, can watch this show lah. Okay, so anyway, to get to know penonton-penonton semua hari ni, saya nak tanya apa yang penting kepada anda tentang masak? Yang senang ke, yang save duit ke, yang kreatif ke, macam tiap-tiap hari lain kan? Ataupun yang save masa, yang sihat. So which one is important to you? So just ni lah, tulis dekat komen kalau boleh. Saya nak tahu. Okay, so macam dengan Thermomix you boleh dapat semua ni. Yang save duit, yang senang, yang save masa, semua boleh dapat dengan Thermomix. Sebab you masak sendiri, so dia sihat. You tahu apa bahan-bahan yang ada dekat dalam makanan you. And then also time saving sebab you boleh multitask. Bila you tengah masak, you boleh just tinggal je. Lepas tu you boleh tinggal je. Lepas tu you boleh pergi lipat kain ke, sapu sampah ke, semua boleh buat masa tengah masak. So kalau you masak on the stove, tak boleh tinggalkan, nanti tiba-tiba ayamnya hangus. So sedikit background tentang Thermomix ni. Thermomix ni dikeluarkan oleh company nama Warwag. Company Warwag ni dah beroperasi selama lebih 135 tahun dah. So memang legit lah company diorang ni kan. And dia dari Jerman, memang world class, selalu menang award. And dah ada 80 negara yang keluarkan Thermomix, termasuk Malaysia. Malaysia dah keluarkan dari 2009 tak silap saya. So dah macam-macam, dah lama lah sebenarnya Thermomix ni ada dekat Malaysia. And then mesin Warwag ni keluarkan macam-macam jenis produk lah, ada vacuum, ada macam-macam lah. And one of it is Thermomix. Malaysia bawa masuk Thermomix sahaja. And then produk Thermomix ni sebenarnya dah 50 tahun dah ada orang keluarkan. Mula-mula macam blender je, blender biasa je 50 tahun dulu. And then 10 tahun lepas tu diorang keluarkan satu blender yang ada heating element. So eventually diorang evolve jadi TM31 yang start masuk Malaysia dulu. Lepas tu TM5 and then pada tahun 2019 dia keluarkan produk ni TM6. So kalau you tengok sini dari 2014 ke 2019 baru dia keluarkan lagi satu produk. So kalau you beli TM6 ni tak adalah bulan depan dia keluar TM7 ke apa pula kan. So don't worry. Lepas tu Thermomix ni pula ada connected to Wi-Fi. So dia akan update lah from time to time macam your phone. Dia akan tambah mode baru, tambah resepi baru. So macam sekarang ni dah ada 73,000 resepi dalam Thermomix ni. So kalau you try resepi baru hari-hari pun sampai bila tak tahu akan habis try. Okay. So pasal ni lah aksesoris Thermomix. Kalau you beli Thermomix ni you tak payah beli ada aksesoris dah. Semua dah complete set. Ni semua ni lah you dapat semua. So I start dengan base ni lah. So base ni ada screen. Dekat screen ni lah, yang ini macam tempat you set time, temperature, speed. So boleh masak manually. Ada juga mode macam scale, dough, turbo mode, pre-clean mode yang semua orang suka lah pre-clean mode ni sebab tak payah nak susah-susah basuh kan. Sous vide mode, rice cooker.
macam-macam lah. Nanti bila dia software update, kadang-kadang dia tambah lagi. So boleh scroll lagi, nanti tambah lagi. And then kat sini lah cookie do tu. You boleh search lah apa-apa resepi yang you nak. Ataupun you boleh search dekat phone you, guna website cookie do juga, search dekat phone, and then you boleh terus plan dalam macam jadual you lah. Satu minggu tu you nak masak apa. Lepas tu yang bestnya you boleh terus add dalam shopping cart. So bila you dah plan lah, contoh dari Isnin sampai Ahad you nak masak apa kan. So nanti you masuklah dia punya ingredients dalam shopping cart. Lepas tu bila you pergi beli groceries, you boleh just refer dekat phone you apa yang you perlukan. So senang sangat. And then bila you masuk, you nak masak, you just tekan yang 3 line ni, you tekan my week. Lepas tu dekat sini nanti you boleh tengok lah apa yang you plan for the week. So I tak ada plan apa-apa lah, so tak nampak. Senang sangat. So you just tekan tu and then boleh terus masak. Tak payah susah-susah hari ni nak makan apa, hari ni nak masak apa kan. So ni knob dia, kalau you nak on-kan ni tekan, nak tutup tekan lama-lama. Senang je. Okay, so ni mixing bowl. Ni okay. So apa-apa you masak semua mainly dekat dalam ni lah. Ni lid dia. Lid ni pula you boleh guna as funnel. Macam contohlah you grind kayu manis, cinnamon stick kan. Kalau you nak jadikan dia serbuk pun boleh grind dalam Thermomix ni. You just masukkan and then buat turbo dalam 2-3 kali. Lepas tu contohlah ada serbuk-serbuk tu kan. You just letak mangkuk bawah ni and then you tuang macam tu. So tak adalah serbuk-serbuk tu jatuh-jatuh kat meja kan. So saving. Dia punya aksesori semua macam ada 2-3 kegunaan lah. So itu yang bestnya. Tapi yang dalam ni pula dalam ni is dia punya simmering basket. So you boleh masak nasi, boleh steam potatoes, pasta, semua dalam ni. You boleh guna juga ni untuk strain macam lemonade. So kalau you buat lemonade, dia dah hancur dalam ni, ada kulit-kulit semua tu kan. So bila you nak tuang, you just letak ni kat atas, you pegang and then you tuang. So nanti dia tapis lah kulit-kulit tu semua. So ni simmering basket. Next, ni mixing bowl tu lah. Dalam dia nampak tu ada blade. Blade dia ada 4 blade. Lepas tu dia ada 2 side tau. Satu sini tajam, sini tumpul. So bila you tekan reverse, nanti dia akan pusing ke yang macam tu lah. Dia akan pusing macam ni. So yang tumpul tu yang kacau makanan-makanan you dalam mixing bowl ni. Tak adalah ayam you hancur ke apa kan. So jangan risau. I boleh masak ikan tenggiri, masak asam pedas, semua boleh dalam ni. Tak payah letak blade cover pun boleh, selamat. So next is ada ni butterfly whisk nama dia. So you boleh whip telur, whip cream, macam-macam lah. And then kalau macam you nak masak, macam tadi saya cakap ikan tenggiri tu, dia boleh macam tolong you kacau yang gentle lah, gentle stir. Macam tu. So nak pasang dia dekat blade ni tadi, okay, kalau you tengok, ni blade paling tinggi kan. Dua ni blade paling tinggi. So yang dekat blunt side ni, you letak belakang blunt side tu. Okay, macam tu je. Senang. Itu nak keluarkan nanti just wiggle-wiggle sikit, tarik keluar. So ni mixing bowl. Next is measuring cup. So measuring cup ni kalau you ikut cookie do, dia akan bagi tahu you bila untuk letak measuring cup ni. Mainly untuk macam tutup the lid lah. So lid ni mesti kena letak sebab kalau tak ada lid, bila locking arm ni tutup, dia tak detect lid tu, dia tak akan start. So memang selamat lah kalau you nak masak dengan anak-anak semua kan. So measuring cup ni just masukkan je dekat lid tu macam tu. Tolak, masuk. Dan tutup.
So tak adalah splash ke apa benda semua kan. Measuring cup ni juga dia panggil measuring cup sebab ada tanda sebenarnya dekat sini. Sini 100 ml, lepas tu sini ada tanda 50 ml. So you boleh guna untuk measure liquid juga. And then kadang-kadang kalau you masak high temperature punya resipi, contoh macam goreng ikan bilis ke, goreng bawang ke kan, dia akan cakap place splash guard. So ni lah splash guard tu. You just letak kat sini. Nanti locking arm ni akan lock sekali splash guard you tu. So tak adalah minyak kecil-kecil, you punya kitchen pun bersih je. And then ni spatula. Spatula ni satu ni je pun dah memang cukup lah. You boleh apa? Macam contoh ada kalau you masak mie, you boleh masuk kat sini and then kacaukan sikit, tolakkan mie tu untuk pusing kan. Tolong dia pusing. Atau adalah ikut resipi yang suruh masuk. Most of the time tak payah pun. And then kalau nanti bila you dah siap, you nak tuang makanan kan, boleh macam tu je. You nak kaut macam ni sambil tuang. Memang best lah spatula ni. Tak payah pakai spatula lain dah. Tak payah beli spatula lain ke apa. Yang this one is the best. Lepas tu, another yang trick bestnya, contohlah you masak nasi dalam ni. Also, saya lupa nak cakap, nasi kalau you masak dalam ni dengan Thermomix, you boleh dapat low GI rice. So sihat punya rice lah. Sebab apa? Bila you letak beras dalam ni, you cuci beras pun dalam ni kan, air semua turun. And then bila you letak kat sini, you fill air dalam bowl ni sampai paras beras you lah. Kalau you pakai basmati, lebihkan sikit macam tu. So, bila you masak semua, bila dah siap, nasi ni panas kan? Dekat spatula ni ada hook tau, kalau you perasan. Kan? Ada hook ni. Okay, actually dekat sini pula ada hole. Macam mana nak tunjuk lah? Kalau dari belakang dia macam tu lah. Dia ada hole ni. So bila macam ni kan, you boleh hook ni dekat hole tu, terus angkat. Berat-berat pun dia takkan jatuh. Kadang-kadang I wiggle-wiggle sikit air-air kan, pun tak jatuh. Okey je. Tu yang bestnya yang spatula ni. Boleh tolong you angkat lah. And then, satu lagi is, dia ada ni kan, yang ring ni kan. Other than untuk tahan daripada spatula you terkena the blade, bila you letak atas meja, dia takkan roll. Sebab ada macam lekuk-lekuk ni lah. So selamat, tak adalah jatuh. And then, dia tak hit pun lantai bawah ni. So nampak I boleh lalu tangan. So tak adalah kotor kan. So dia, semua benda diorang design, diorang dah tahulah nak tambah apa untuk kesenangan kita. And then, last part is this Baroma set. Ni usually kita guna untuk steam lah. So, this set of 3, satu ni dish, yang this one 3, and this one ni. So, you boleh steam ayam ke apa bawah ni, pasal atas tu letak sayur, boleh steam semua sekali. So, boleh multi layer cooking lah, you boleh masak macam-macam semua at the same time. You boleh guna ni untuk tapis pasta ke apa semua pun boleh. Kadang-kadang I panaskan pasta, terus I tapis dalam ni. Senang. Lepas tu, yang lid ni pula boleh digunakan untuk alas. So tak ada, sebab dia lubang kan. So tak adalah air semua terjatuh-jatuh. So you boleh just alas dia nanti. So itulah semua semua accessories Thermomix yang ada complete. So for you to own your own Thermomix ada 3 option. So kalau you beli dengan kalau you beli dengan full price, harga dia ialah 6988. Kalau you bayar full lah cash, you akan dapat free cookbook. You boleh pilih
nak Malay Kitchen ke atau Easy Meal. So, I tak ada buku Easy Meal, so you boleh pilih lah mana satu. Also, I terlupa nak cakap, sorry. Bila you beli Thermomix ni nanti, you dapat sekali basic cookbook ni tau. So dalam ni adalah dia ajar kalau you nak try convertkan resepi ke apa kan. Dia ada ajar lah bila nak steam berapa speed, temperature apa untuk masak ni, masak tu, semua dia ada tunjuk dalam ni. And then ada macam-macam resepi juga. All resepi dalam buku ni ada dalam Thermomix ni jugalah. Tapi resepi dalam buku lain yang Malay Kitchen ke Easy Meal tu tak semua ada dalam Thermomix ni. So kalau dapat cookbook best lah. And then the second way untuk own your Thermomix is dengan installment. So ada dua cara installment. The first one is dengan guna credit card. Credit card ni you boleh bayar full installment selama 2 tahun serendah RM291 sahaja sebulan. So dia equivalent macam RM9 lebih je satu hari. So RM9 lebih murah lah kan, okey lah kan. Kalau selalu you makan nasi ayam pun tak boleh dapat dalam RM9, betul tak? So tapi dengan Thermomix bila you bayar RM9 satu hari, you boleh buat 3-4 jenis makanan dalam satu hari, and then satu family you semua boleh makan sama-sama. So to me memang berbaloi sangat lah. And then tapi ada 4 bank je yang dia terima credit card, CIMB, Maybank, Hong Leong and Public Bank. So buat sementara ni itulah, let's say lah you ada credit card yang bank lain ataupun you tak ada credit card, you boleh guna installment secara bayar deposit dulu 2988, and then balance 4,000 tu you boleh bayar bulan-bulan guna debit card atau credit card lain. Serendah RM222 sebulan selama 18 bulan sahaja. So tu pun best, 1.5 tahun je dah habis bayar dah. And then you boleh pakai Thermomix ni bertahun-tahun. Macam yang TM31 tadi, ada orang dah pakai sampai belas-belas tahun, still boleh berjalan lagi. So memang berbaloi lah. Ataupun cara ketiga is join kita jadi advisor. Macam saya join guna deposit program. Saya bayar deposit dan dapat jual 6 unit of Thermomix dalam masa 90 hari. Company bagi balik saya punya deposit. So Thermomix saya ni free. Saya just bayar advisor kit je. Itu pun RM268 ataupun RM480. Dalam tu pun you dapat macam-macam lah. So actually you bukannya bayar kosong, you bayar untuk dapat barang. So best kan dapat Thermomix free kan, siapa nak bagi. Kalau for those yang dah beli dengan full price pula, you just bayar advisor kit, and then bila you jual 6 unit, you boleh dapat lagi satu Thermomix for free. Memang best. And then company selalu bagi insentif kalau you jual 2 ke satu bulan tu kan, you boleh dapat macam-macam lah free gift, ada accessories macam-macam. And also kalau you hari ni last tau, kalau you beli, you boleh dapat free thermoserver ni. Harga thermoserver ni RM360. You boleh masak-masak dan letak dalam ni. Kalau yang panas, dia akan stay panas lama. Kalau yang sejuk, kalau you buat ice cream ke, dia akan stay sejuk lama. So kalau you masak-masak and then you nak pergi rumah kawan ke, nak pergi rumah family ke, you boleh bawa je dalam ni. So bila you sampai sana, food you still panas, still sejuk. Cantik pun cantik, kan? Okay, so Thermomix ni ada more than 20 cooking function, and akan tambahlah macam saya cakap tadi, dia akan update from time to time. Dia boleh steam, boleh multi-layer cooking, masak sup, masak nasi, masak ayam semua untuk buat nasi ayam ke apa kan. Semua boleh masak at the same time. Dia boleh sous vide, dia boleh mixkan you punya apa tu, kalau you nak buat cake ke apa kan, dia boleh mixkan. You dah tak payah macam nak measure dalam cup ke apa, you terus boleh tuang dalam ni sebab dia ada built-in scale. Kalau you guna mixer kan, you kena measure dulu, kena keluarkan scale untuk measure berapa banyak nak kena letak semua kan. Dah tak payah dah, semua dalam ni.
And then dia pun dah setkan dah. So kalau you tak tahu nak kacau berapa lama semua, tak payah risau. Kalau buat pakai ni, insyaAllah jadi. Dia macam-macam lah. Macam saya dah tak ada rice cooker dah. Blender pun dah tak tahu bila last guna. So dekat kitchen counter tu ada satu Thermomix ni je. So macam cantik lah kan, banyak ruang, ada satu barang je. Tak adalah ada periuk nasi lah, apa semua macam-macam banyak-banyak dekat counter you. Penuh kan. So kalau yang duduk apartment, yang duduk kondo yang kecil tu kan, kitchen selalu dapat kitchen kecil, betul tak? So tak adalah you macam pening mana nak letak barang-barang ni. Sebab pakai satu barang ni je pun dah cukup. Okay, so it's really your perfect kitchen assistant lah. Memang penolong you dekat dapur yang the best, perfect. Sebab bila you set you masak, you boleh tinggal, dia tolong you kacaukan, dia tolong you kalau you guna cookie dough, dia tolong you setkan time, temperature semua. So you dah tak payah pening-pening. Lepas tu you boleh plan, so dia tolong you. Tak adalah you macam apalah nak masak hari ni kan. So it's your perfect kitchen assistant lah. You masak seorang boleh. Kalau you baru kahwin, you tak pandai masak, dia ajar you. Kalau you family dengan anak-anak kecil, you boleh spend more time dengan husband you, dengan wife you, dengan anak-anak you, boleh masak sama-sama. Memang seronok lah. Boleh tengok anak you masak sekali kan. Anak yang kecil-kecil tu pun dah boleh pandai letak barang ke apa ke. So kalau anak you dah boleh baca, actually dia dah boleh masak sendiri dah dengan help of cookie dough. So yang bestnya lagi, kalau you ada mak bapak yang tinggal seorang kan, yang dah lutut dia dah sakit ke, dah tak boleh diri lama-lama ke. So kalau ada Thermomix ni memang akan membantu dia lah, sebab dia boleh masak sambil duduk, and then tak adalah masalah yang terlupa tutup api ke apa ke, bahaya kan. So Thermomix ni selamat dan akan tolong parents you lah, memang akan membantu. So okay, sekarang ni kita akan bagi you tengok lah macam mana sebenarnya kegunaan Thermomix ni. Hari ni kita ada 4 chef yang akan buat 4 jenis makanan Indian food hari ni punya tema. So the first one is Arisa buat Indian pilaf rice. Second one, Noi akan buat mango kulfi. And then Ku Syazwani akan buat mango lassi. Sedap. And then lastly, Nadia akan buat potato masala. Memang sedap. So saya akan pass ke Arisa mula-mula untuk buat Indian pilaf rice. Thank you. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Boleh dengar kan? Okay. Alright, so Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Arisa dan saya salah seorang advisor daripada grup Thermomix. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara nak buat Indian pilaf rice menggunakan cookie dough. Okay, selalunya kalau saya buat demo, saya buat manual cooking kan. So ini adalah first time lah saya buat demo menggunakan cookie dough. Jadi tanpa buang masa, saya nak set dulu barang-barang dalam mixing bowl ni. Kita start masak. So sambil masak tu nanti kita sembang-sembang lah apa kebaikan Thermomix ni dan apa dia punya function semua. So untuk access resepi yang saya akan masak, saya dah save dekat dalam MyWix. So saya search resepi tu and then ada option lah untuk kita cook today or add to my week, sama ada kita nak cook esok ke, lusa ke. So itu function dia lah, add to my week. So semalam saya dah search and then saya add to cook today. Right. Okay, so saya buka menu tu, Indian pilaf rice. Siapa yang Thermomix user boleh carilah nanti dekat dalam cookie dough. And then dekat dalam cookie dough ni, kita tekan ke bawah. So sebelum kita masak, better lah kita baca dulu apa ingredient, cara prepare. Lepas tu dekat sini dia ada bagi tahu difficulty. Nak masak makanan ni senang ke medium, senang ke
tak berapa senang ke ataupun susah. So kat situ kita tahulah. And then preparation time berapa lama? Preparation time yang ni 5 minit. Maksudnya nak prepare bahan-bahan, nak potong-potong bawang ke apa ke. Tapi kalau guna Thermomix ni, bawang pun dia boleh potongkan, dia boleh kupaskan. So dah jimat sangat banyak masa preparation time kat situ. And then total time, kat sini total time ni kita boleh tahulah berapa lama masakan ni akan siap untuk dimasak. And then serving size. Serving size, satu makanan ni dia boleh dia boleh serve untuk berapa orang. So yang ini dia boleh serve up to 5 orang, 5 portion. Kan, alright. Okay, so kat tepi ni kita boleh tengok apa dia punya ingredients and then preparations. Lepas tu bila kita scroll kat bawah, dia ada bagi tahu apa utensil yang kita perlukan, iaitu measuring cup, spatula. Lepas tu bila kita scroll lagi bawah ada hints and trick. So kat sini ada tips lah. Kat tips ni kita baca dululah sebelum kita masak supaya kita tahu kan apa tips untuk masak benda ni, apa semua kan. Alright. So kat sini dia kata recipe contributed by Lau Billy. So kita pun boleh tahu siapa yang contribute recipe ni. Okay. Oh, ada satu lagi dekat bawah lagi bila kita scroll ada nutrition. Siapa yang macam particular sikit kan bab nutrition ni, berapa banyak kalori dia makan apa semua. Jangan risau, kat sini kat bawah ni ada nutrition information. Okay, so kita start cooking. Tekan je. Masak guna Thermomix ni senang. Kita pakai hujung jari je, tekan je, tengok-tengok siap. Okay, kat sini dia kata place 150 gram shallots. Saya dah sediakan saya punya ni lah shallot apa semua ni. So saya masukkan 150 gram shallots. Dia ada penimbang terus tau. Bila kita pakai cookie dough ni, kita tak perlu nak buka penimbang, function penimbang yang dekat satu lagi tu. So dia akan terus pop up keluar. Okay, alright. So masukkan 150 gram shallots. Okay, alright. So next, kita tekan next. Next je. Lepas tu dia kata 50 gram fresh ginger. Masukkan je, campak je. Lepas tu tekan next lagi 30 gram garlic cloves. So masukkan je. Tak payah potong-potong. Kupas pun, macam saya cakap tadi lah, kupas pun boleh kupas siap-siap. And then dia suruh masukkan 50 gram coconut oil. Saya tak suka coconut oil. So saya gantikan dengan minyak sayur-sayuran. So kita tak semestinya kena ikut je lah, tapi sebaik-baiknya ikutlah. Tapi macam saya tak suka coconut oil, saya gantikan dengan minyak sayuran. So kita masukkan 50 gram. Cantik. Right, so next. Dia kata insert measuring cup into mixing bowl lid and then masukkan, cara nak masukkan dia, ni pukul 5, kita masukkan dia sengit, lepas tu kita pusing macam ni. Right, so next dia okay, so bila kita pakai cookie dough ni, dia dah preset siap-siap tau setting untuk kita. Maksudnya macam ni selama 3 saat, temperature tak ada, and then kita turn speed selector to speed 10 untuk kita blend bahan-bahan tadi tu. Dia dah bagi tahu siap-siap dah. So tak payah nak pening-pening berapa speed aku nak pakai ni, cukup ke, laju ke tak. Macam tu lah. So tak payah nak pening-pening, ikut je. Okay, so sekarang saya nak blend. Okay, so tadi dia blend selama 30 saat. Okay. Alright. So nak tengok apa hasil dia. Dia terus jadi halus macam paste.
kan. Dan yang terbaik dia, kat sinilah kita blend, kat sini kita masak, sudah tak payahlah sibuk-sibuk nak basuh blender, lepas tu nak kena basuh kuali lah, periuk lah, dia semua dekat dalam satu je. So nanti akhir sekali kita basuh satu mixing bowl ni je lah dengan beberapa perkakas lain lah macam sudu, spatula, macam ni je, 2-3 je. Sangat-sangat senang, right? So next, dia kata apa? Scrape down. So bila kita blend kan dia macam berterabuh kan dekat sekeliling dia punya dinding tu. Kita scrape down je lah. Ikut je lah apa yang dia cakap. Okay, lepas tu next. Alright. Next dia kata add to cinnamon stick. Lepas tu saya ada ni lah cinnamon stick. Lepas tu dia kata tu star anise, bunga lawang, saya dah ada. Lepas tu ada 8 cardamom seed. Ni apa? Buah pelaga. Yang ni kalau tergigit masa makan nasi mau putih biji mata. Kalau saya lah sebab saya memang tak suka. So tadi kan masukkan dia semua. And then tekan next. Dia suruh masukkan lagi. Orang kata macam leceh lah buka tutup. Tak leceh pun. Senang, sangat-sangat senang. So sekarang apa yang kita kena buat, dia suruh masak 6 minit, tumis 6 minit, suhu 120. Lepas tu dia suruh guna spoon speed. Ikut je lah. Ikut je. Ikut nanti kat sini dia ada dia punya kata tu penanda. So kita stop je lah sampai situ. Ikut je. Okay, sementara kita tunggu bahan dekat dalam mixing bowl ni tumis, saya nak cerita sikit lah pasal kelebihan motor Thermomix ni. Motor Thermomix ni sangat-sangat powerful lah sebab dia berpusing, dia bijak, dia boleh berpusing macam kita kacau sudu, lepas tu dia boleh berpusing daripada 40 rotation per minit sehingga 10,700 rotation per minit. Laju kan, dalam masa 1 minit tu dia boleh berpusing 10,000 iaitu bersamaan dengan 250 km sejam. Lagi laju daripada kelajuan kereta kita. Selalu kalau kita bawa kereta kan dalam 140, 160 tu pun dah rasa macam laju kan, macam dah wah apa ni laju sangat ni kan. Tapi dia punya motor ni lagi laju daripada tu, 250 km sejam. So dia punya powerful motor ni dia boleh hancurkan gula batu, seketul gula batu yang besar tu dia boleh hancurkan dalam masa 2 saat sahaja. Lepas tu selain daripada gula batu ni kita boleh kisar ataupun kita boleh apa orang panggil tu? Milling apa macam kisar halus lah. So kita boleh kisar daging cincang, macam-macam lah. Macam tadi Azurin kata kulit kayu manis tu kan, tu pun kita boleh kisar menjadi serbuk guna motor yang sangat-sangat powerful ni. Alright, itu untuk motor lah. Lepas tu cookie dough. Sekarang ni saya nak cerita pasal cookie dough. So cookie dough ni masa saya beli Thermomix pada Mei tahun ni lah. Jumlah resepi yang ada dalam cookie dough pada masa tu adalah 70,000 resepi sahaja. Masa tu Mei. Tapi ini dah September. Pagi tadi saya cek jumlah resepi yang ada dalam cookie dough adalah 73,552 resepi. Nah, ini maksud dia resepi tu tak akan stop sampai jumlah tu je. Setiap hari dia akan bertambah lah, resepi tu akan sentiasa bertambah. And then kelebihan lah kat situ, kita tak payah nak beli buku resepi kan, sebab resepi semua dah ada. Tu cookie dough. Lepas tu macam tadi saya tunjuk bila kita pakai cookie dough ni, ada ni lah, dia ada built-in weighing scale, penimbang, dia akan keluar pop-up. Dia akan keluar pop-up bagi tahu berapa banyaklah jumlah makanan yang kita kena timbang. Lepas tu kita tak payah pening-pening cookie berapa lama kita kena tumis. Lepas tu berapa laju speed yang perlu kita guna untuk tumis tu, sebab semua dia dah preset kan. Kita ikut sahaja.
So macam tak yang pening-pening lah. Dan daripada situ kita boleh belajar tau. Kita boleh belajar macam mana nak buat manual cooking. Bila kita pakai cookie dough ni kan, selalu macam ni kan. Dia tumis 120 Celsius. So bila kita nak masak guna cara manual, kita ingatlah, oh hari tu aku masak guna cookie dough, dia pakai temperature untuk tumis 120 Celsius. Mungkin bolehlah gunalah suhu setting yang sama. So dari situlah by time bila kita pakai Thermomix ni, nanti bila dah start familiar akan tahulah setting-setting berapa temperature dan speed yang kita kena pakai, time dan sebagainya lah. Lepas tu, apa lagi? And then macam yang mula-mula tadi lah saya share, ada tips, ada nutrition information. Tips ni berguna lah sambil-sambil kita tambah pengetahuan kan, apa tips dalam menyediakan makanan ni. Kita boleh tahulah apa yang kita kena tahu sebelum kita masak makanan tu. And then nutrition information, macam siapa yang sangat-sangat pentingkan nutrition, berapa banyak kalori yang dia makan satu-satu hari, especially orang yang track kalori kan, sangat-sangat berguna lah sebab information ni semua lengkap dia dah bagi dekat dalam cookie dough ni. And then dalam cookie dough ni yang saya sangat-sangat suka adalah resepi untuk buat macam baking, buat cake, buat pastry, buat roti. Sebab macam saya tak reti nak baking. Jadi bila ada cookie dough ni, dia sangat-sangat memudahkan, sangat-sangat seronok lah sebab kita tak perlu nak susah-susahkan cari resepi mana, adakah resepi ni okey ke tak kan, tengok buat-buat tak jadi. Tapi dengan cookie dough ni, sebab resepi dalam cookie dough ni dah ada orang yang test, dia macam cookie dough tu sendiri ada team yang test resepi sebelum diorang masukkan dekat dalam ni lah cookie dough untuk user pakai, diorang dah test. So kat situ terjamin lah resepi tu berjaya. So kita tak payah nak risau resepi ni tak percaya ke apa ke. InsyaAllah saya yang tak reti baking ni, so far selama saya bake guna cookie dough ni, menjadilah. Roti gardenia pun dah tak beli dah sekarang. Buat sendiri guna resepi kilo toast dan banyak lagi lah resepi. Kek pun sama, banyak sangat. Okay, alright. So sambil saya buat topik tadi tu pun dia dah siap dah. Dia dah siap tumis selama ni tadi. So kita tekan next je. Sekarang dia suruh masukkan 180 gram tomato kecap, tomato sauce. Okay, so right. Sekarang ni masukkan 180 gram tomato kecap sauce. Saya dah timbang siap-siap sebab demo kan, kita nak cepat kan. Tapi kalau hari biasa kita masak, daripada botol tomato tu, botol sos tomato tu, tuang je kan kat dalam ni. Tak payah timbang-timbang, tak payah ada extra pinggan. Cuma hari ni for the sake of demo lah kan. Tak apa. Alright, so tekan next. Dia kata masukkan 1 teaspoon sugar, 1 sudu teh gula. Lepas tu masukkan 1 sudu teh garam. And then setengah teaspoon chili powder. And then half teaspoon ground turmeric, serbuk kunyit. And then 2 pinch of ground black pepper. And then saya dah combinekanlah semua bahan-bahan ni dekat dalam satu mangkuk ni. Masukkan je. Right. Dan sekarang ni dia suruh masukkan 550 gram air. Sebelum kita masukkan air, kalau kat sini kan tengok dia punya kalau ini kita kena tekan tel lah untuk kita kembalikan dia punya measurement ni kepada nilai kosong. Dan satu lagi kelebihan built-in scale dekat Thermomix ni, dia mempunyai ketepatan sebanyak 1 gram. So dia sangat tepat. Kalau lari pun lari 1 gram je. Macam tu. Okay. So sekarang masukkan air 550 gram. Saya confident lah masukkan sebab saya dah timbang. Lebih tapi tak apalah. Right. So tekan next. Dia kata masukkan lagi measuring cup. Dan seterusnya dia suruh masak lagi selama 5 minit.
100 Celsius. Lepas tu guna spoon je. Alright, so cara tunggu dia masak selama 5 minit ni, saya cerita sikit lah lagi pasal ni dough ni tadi. Alright, so guna Thermomix ni kita boleh uli dough. Uli dough yang bestnya kita tak perlu tunggu lama-lama. Dia boleh uli dough selama 2 minit sahaja. Sangat-sangat laju. Lepas tu kalau kita pakai bread maker ke, saya tak sure sangat sebab saya tak pernah pakai bread maker. Tapi sembang-sembang dengan kawan-kawan kan, mungkin siapa yang pernah pakai bread maker tu boleh share lah berapa lama masa yang diperlukan untuk buat roti ataupun untuk menguli roti. Tapi based on saya punya ni lah, saya sembang-sembang dengan kawan-kawan, dia kata lama lah, and then dia quite surprised. Lajunya nak uli dough guna Thermomix ni 2 minit dah siap. Ya, sangat laju dan sangat senang sebab lepas kita uli dough tu, transfer je dough tu dekat mana-mana, dekat atas baking mat ke apa ke, dough yang tinggal dekat dalam mixing bowl ni kita boleh pre-clean. Kita tak payah cuci. Kita just run pre-clean, dia akan basuh diri sendirilah. Masukkan air, masukkan sabun, lepas tu kita just run pre-clean. Pre-clean mode dia ada 4, ada dough, dia boleh basuh dough, lepas tu universal tu macam untuk tumis-tumis ke ataupun benda-benda yang tak heavy sangat, and then yang ketiga adalah fat and browning, fat, lepas tu yang keempat color browning. Macam kalau kita buat sugar yang caramelized tu, kita ni lah, kita guna, kalau kita punya bawah botol mixing bowl tu dia browning sikit kan, so kita boleh pakai mode browning tu. So sangat-sangat senang. Bila dah habis dah pre-clean tu, kita tinggal bilas keliling kot mana yang ada tertinggal sikit, lepas tu dah boleh terus keringkan. Sangat-sangat senang. And then bila kita buat roti ataupun buat baking lah, buat dough apa semua ni, guna Thermomix memang tak banyak barang nak basuh. Tak ada separate mixing, tak ada separate ingredient bowls, macam tak perlu nak timbang. Kan kalau kita pakai yang manual punya kan, kalau kalau kita pakai mixer biasa, mula kita kena timbang dekat dalam mangkuk dulu, lepas tu tepung satu mangkuk, lepas tu benda-benda lain, mentega apa semua satu mangkuk. Dah bila habis je buat adunan tu, tengok sejambak selonggok barang-barang yang kita kena basuh. So macam saya memang tak gemar sangat lah benda macam tu. That's why sebelum saya ada Thermomix, saya memang tak baking. Satu tu memang tak berhenti nak baking lah. And then yang kedua, bila saya duk fikir banyaknya lah mangkuk-mangkuk nak kena basuh lepas tu. So macam tak apalah kan. Tapi bila ada Thermomix ni, macam-macam lah saya bake. First saya dapat Thermomix dulu, dengan confidentnya saya buat cinnamon roll dan saya terkejut lah sebab jadi. Saya siap bagi kat jiran lagi. Tak pernah saya bagi benda-benda yang macam roti apa semua kat jiran sebelum ni lah, sebab saya memang tak reti nak masak benda macam tu. Saya reti masak lauk je. Okay, lepas tu apa lagi okay, ni nampak kita boleh buat mantau. Mantau ni kan selalunya dia sangat versatile lah bagi saya, pau mantau ni, sebab kita boleh makan cicah dengan macam-macam. Cicah dengan mushroom soup, cicah dengan chili crab apa semua. Dan nak buat mantau ban guna Thermomix ni sangat senang. Dalam masa berapa tak silap saya, 18 minit je dah siap dah. Ni dia punya nak masak, nak buat mantau tu. Okay, so lagi 40 saat. Tengok, bila kita masak kan, kat sini dia akan indicate merah. Merah ni maksudnya tengah panas lah. Tapi dia tak adalah panas sangat, kita still boleh pegang lagi. Tapi kat sini bila dia merah, suhu dia adalah atas daripada, tak silap saya, 60 Celsius. Okay,
So tapi kat sekeliling ni tak panas tau. Dia hanya panas dekat sini saja, dekat dia punya mixing bowl ni. So jangan risau dari segi safety. Thermomix ni syarikat company Wowex ni diorang dah ambil kira pelbagai aspek sebelum diorang ni. Lagipun Thermomix ni kan dah bertahun-tahun kan, dah berpuluh tahun dekat dalam market. So safety wise dia memang ni lah, kita percayalah. So next, dah settle, kita tekan next. Sekarang dia suruh masukkan 50 gram beras basmati. Okey, saya dah timbang dah saya punya beras basmati ni. Dah basuh. Tadi saya basuh beras basmati ni dekat dalam simmering basket. Sangat senang lah. So kita masukkan je 500 gram. Yang ni dia jadi berat sebab saya dah basuh kan, dah ada air apa semua dekat dia punya dalam ni. Tapi tadi saya timbang kering. Jumlah dia adalah 500 gram lah beras basmati. Kita masukkan, lepas tu kacau sikit bagi dia rata. Right. Bau dia sangat-sangat best. Dia ada aroma ni lah, rempah tu semua. So sekarang ni dah settle. Kita tinggal masak nasi je lah. Dah masukkan nasi, insert measuring cup ni dia kata. Kita tekan next. So sekarang ni guna function rice cooker. Dia akan keluar interface macam ni, kita on je. Dan dia estimate dia akan siap dalam masa 29 minit lah. Dalam masa 29 minit tu kita boleh tinggal je pergi mana-mana, tak payah nak jaga, tak payah nak duduk langut kat tepi ni, tak payah. Nanti lepas dia dah siap masak tu, saya akan taburkan ini flake raisin dengan cashew nut dekat dalam gaul-gaul dan siap sedia untuk dihidang. Okey, itu sahaja daripada saya. Nanti last kali saya akan tunjukkan hasilnya. Dan sekarang ni kita pergi kepada rakan advisor saya yang seterusnya, iaitu Noi. Terima kasih. Okay, hello, saya Noi. Hari ni saya nak buat mango kulfi. Okay, siapa yang dekat sini tak pernah dengar pasal kulfi? Boleh komen kat bawah. Sebab tak pernah kan, ramai yang tak pernah dengar. And then kulfi ni dia originated daripada India, subkontinen India. So dia sangat famous kat sana. Basically kulfi ni dia more to orang cakap ice cream lah, senang cerita cakap dia ice cream. Tapi dia more dense daripada regular ice cream yang kita makan selalu tu, yang kita selalu beli. And then pada hari ni saya nak buat mango kulfi, tapi kalau you guys Google dekat internet boleh tahu yang kulfi ni ada banyak jenis flavors. Ada rose water, ada macam saya nak buat ni mango, ada yang lychee, ada yang cardamom ataupun buah pelaga tadi tu pun diorang buat kulfi. So and then hari ni saya nak tunjukkan kita buat mango kulfi guna Thermomix. Dia sangat mudah sangat. Sebab kalau kita tengok dekat Cookido ni, difficulty dia tulis easy, prep time dia pun 20 minit je. Tapi dia ambil masa dalam 4 jam sebab kita kena bekukan sekejap. And then serving size dia 8 portion. Okay, jom kita start. Okay, first saya dah prepare dah ingredient dah already measure out. So kat sini dia suruh letak 40 gram granulated sugar. Kalau you guys conscious about sugar intake korang, korang boleh kurangkan ataupun buah tu sendiri dah orang cakap manis keting lah. Manis keting. So macam korang boleh kurangkan gula ataupun option out terus pun boleh. Depends on you. Okay, and then I letak unsalted pistachio nuts ataupun kacang cheddar ni. So kita letak kat sini. Cool. And then blanch almond. Kalau you guys tak dapat jumpa blanch almond ni, you guys beli the regular almond dekat kedai, and then I see the tips from Google. You guys can rebus badam ni dalam masa seminit boleh rebus, and then boleh picit-picit keluar je dia punya kulit badam. So itulah blanch almond sebenarnya, sebab awal-awal tu pun tak tahu juga. So kita masukkan 20 gram blanch almond. And then kita blend. Set measuring cup untuk mixing bowl lid, then
kita set dia punya speed 5 sahaja. And then dia ada option dalam dia kata 2 hingga ke 5 kali atau if you want the texture to be more halus lah. So I suka lagi halus. I buat dalam 4 kali. And then boleh tengok. Thermomix sangat bagus sebab dia punya blade ni frictionless. So bila you want to blend, dia tak ada buat heat tau, dia tak ada generate heat. So dia sangat bagus untuk buat ice cream ataupun sorbet sebab dia sangat dah temperature sensitive. So kita transfer yang ni yang hasil daripada kita blend tadi, pistachio, almond dengan gula. Kita transfer dalam satu bowl. Okay, done. So kalau buat ice cream sendiri ni sangat bagus sebab satu kita tahu apa yang kita letak, and then artificial flavors, artificial colouring, preservative semua tak ada sebab kita guna natural ingredients. And then kalau nak bagi anak-anak makan pun kita tahu yang ingredients berapa banyak kita letak, and then boleh tahu dia sihat ke tak sihat. And then okay, next kita masukkan ripe mango. Dekat sini dia minta 600 gram. So saya masukkan 600 gram mango. And then Greek yogurt 250 gram. Dekat sini saya guna lactose free yogurt sebab I am lactose free, lactose intolerant. So dekat sini kita boleh pilih ingredients kita. So kita boleh tahulah kita kalau contoh kita beli dekat kedai, dia ada option lactose free ataupun keto. Selalunya selalunya ice cream macam tu agak mahal kan dekat kedai. So kat sini kita boleh buat sendiri tu in very low cost. So masukkan air tutup balik dengan measuring cup. So dekat sini dia cakap 20 seconds speed form. So, kalau kita nak cakap pasal low temperature cooking, kalau kita masak sayur, kita gunakan mode low temperature cooking. Dengan Thermomix ni kita banyak dengan guna Thermomix ni kita boleh tahu kita boleh set kita masak sayur tu more to like the veggie, dia takkan layu, dia takkan hangus sebab dia guna low temperature. Dia selalunya kalau siapa-siapa yang pernah try guna masak sayur guna Thermomix, selalunya dia akan tahu yang flavor daripada sayur tu sendiri akan keluar. And then saya pun awal-awal dulu rasa macam terkejut sebab sayur-sayur yang saya masak selalunya dia akan rasa lebih manis, and then the colour will be more vibrant. Kalau nak tahu memang kena try dulu. Okay. And then dia suruh scrape side macam biasa. Dan suruh masuk balik. Dia suruh blend lagi. Okay, done. Okay, kita nak scrape down lagi sekali. Down.
kita campurkan dengan yang bahan yang kita dah kisar tadi tu, ada gula, ada kacang sherry and then ada badam. Kita masukkan dalam mixture tadi. Kemudian kita mix selama 10 saat je. Speed 3. So tadi kita ada sebut pasal low temperature cooking, and then now I nak sentuh pasal high temperature cooking. High temperature cooking ni kalau dalam cookie tu kita boleh tengok boleh buat lollipop. So kita boleh buat lollipop untuk anak-anak kita. Amount of sugar pun kita boleh control kalau kita buat sendiri. And then kalau contoh high temperature cooking lagi satu tadi yang awal-awal tadi Azurin ada cakap pasal buat ikan bilis goreng. So kita boleh goreng dalam Thermomix buat ikan bilis untuk nasi lemak ke kan. So kita tak payah monitor pun untuk buat untuk buat ikan bilis. Kita boleh tinggal and then kita kena put trust in our Thermomix yang dia takkan hangus dan dia takkan buatkan kita punya ikan bilis tu pahit sebab dia takkan overcook. So and then ni kita punya mixture dah siap. Kita suruh transfer to ice cube trays ataupun saya ada sediakan bekas plastik untuk letak dalam peti ais. Kalau boleh nampak ini mixture dia. Very smooth. Masuk lagi. Muat-muat je. Dia suruh cover with cling film. Saya akan tutup guna penutup dia je lah. So and then simpan dalam peti ais selama 4 jam. So saya dah ada buat pre-made sebab takkan kita nak tunggu sampai 4 jam kan, tengok muka saya je kan mesti semua orang bosan. So saya sediakan yang dah pre-made. Pre-made saya buat malam semalam. So masukkan yang dah frozen tu, half mixture frozen. Saya masukkan dalam mixing bowl. Ini kita buka dia punya measuring cup and then turn to speed 6. Dia sudah transfer dalam satu bowl. And then masukkan the remaining yang separuh lagi dalam mixing bowl lagi. Dan satu mixture ni, satu adunan ni. And then cara yang sama kita masukkan, kita buat ke speed 6. Okay. Dah siap. So saya pass kepada our next presenter iaitu Kru Syazwani. Thank you. Hai, Assalamualaikum, Namaste. Okay, tadi Noi dia dah buat mango kufi dan sekarang ni I akan buat mango lassi. Siapa suka makan mango lassi? Sedap kan? One of the famous lah
kalau dekat India kan. Okay, dan lagi satu, I dah pakai baju ni. Cantik tak? I pinjam I punya jiran. Cik baik sama size. Okay, anyway, jom I nak buat mango lassi. I dah save dekat I punya Thermomix. Okay, first sekarang ni dia cakap letakkan kita punya mango. So mango ni I dah potong cube-cube macam ni tau. Okay, so easy lah kan untuk kita nak nak blend. So dia kata dalam 300 setengah gram. Okay lah, Acil lah. Anak I dah makan sikit tadi. Tengah tunggu-tunggu tu kan. Belah. So next, dia masukkan yogurt. Orang India ni dia ada famous for dia punya mango and yogurt. So when you combine, you can make mango lassi kan. So kita masukkan kita punya yogurt. Ni sedap ni makan, minum time panas-panas kan. Okay, now dia kata 50 gram custard sugar. Tapi I akan guna honey sebab nak healthy sikit kan. So I guna pure honey, okay? So kita masukkan kita punya pure honey dalam itu. Senang je, kita ikut je arahan dia. Lepas tu dia kata 200 gram ice cube. Okay, boleh, no problem. Ada satu lagi. Alright. Next. Dia kata 1 pinch of salt. Okay. And then ni I letak allspice sikit. Sajalah gedik-gedik kan. Sekejap je. Okay, next dia kata masukkan apa? Dia punya measuring cup. Measuring cup tu lid lah masuk dia. Okay, now kita tekan next. Okay, now dia akan guna turbo speed untuk 2 second. Jangan risau kalau bunyi kuat macam tu, kita peluk je dia. Lupa nak tekan next. Okay. Cepat je, senang je buat simulasi ni. Jatuh, alamak. Sorry. Tak apa, it's okay, no problem. Kalut sangat. Okay, now dia kata masukkan 600 gram air. Tak nak bagi pekat sangat kan. Now dia kata kita mix lagi sikit. I pendekkan dia punya blending dia, okay? Sebab kita tak nak lama sangat lah. Sebab kita nak cakap lagi pasal Thermomix lagi kan. Tak nak buang masa. Tapi tekstur dia sangat smooth. Tak payah tunggu 1 minit pun tak apa. I tunjuk tengok ni. Alamak, tak tunjuk ada potong tumpah. I tuang kat sini. See? Oh, sedapnya. Lepas tu ada lebih lagi tau dalam ni. So kalau kat kedai berapa? Satu gelas dalam RM9, RM8 macam tu. Dengan RM8 tu you boleh dapat 1 jug. Tak, I nak hias sikit lah. I nak letak sikit lime macam tu. Cantik-cantik sikit. Lepas tu I boleh letak sikit macam ni. Cantik tak? Okay. So sekejap je kan, berapa minit tadi? Dalam 2 minit je, I dah siap mango lassi kita. So, I nak cerita sikit lah kan pasal kita punya Thermomix ni. So, dia ada, selalunya kalau kita tumis, kita goreng sayur, kita guna kuali. Betul tak? Kita masak dalam kuali.
So kalau kita masak dalam kuali tu, kita tahu ke suhu dalam kuali tu berapa? Especially kalau kita nak goreng sayur. Kalau sayur ni, dia kalau suhu yang terlalu tinggi ataupun kita tertinggi sikit suhu dia, dia punya khasiat dia akan mati tau. Jadi kalau you makan sayur, you akan dapat kenyang je. Khasiat vitamin semua tak ada kan. So kalau dengan Thermomix ni dia ada perfect temperature, iaitu 120 tu is a perfect temperature untuk kita nak tumis, untuk kita nak saute kita punya sayur. Dan sayur kita punya kemanisan dia dan khasiat dia semua terpelihara lah orang katakan. Dan rasa dia lagi sedap tau. Kalau tak percaya, you have to try. So orang akan kata, orang akan ingat macam Thermomix ni tak boleh masak dalam suhu yang tinggi. Salah. Suhu yang tinggi pun boleh kalau nak tahu. Dia boleh buat browning untuk kita punya beef. Boleh kita nak buat kita punya caramelization. Gitu. Saya selalunya yang guna ni macam chef-chef kan, yang pastry chef kan, yang duk buat all those sugar arts kan. Boleh juga dengan suhu 170 darjah Celsius. Tinggi tu. Lepas tu kalau kita buat masakan baby. Saya dulu buat masakan baby kan, kejap-kejap test. Kejap-kejap test kan. Kita tak nak anak kita melecok kan. Kalau dengan Thermomix ni, kita letak je 37 darjah Celsius. Perfect. Dia punya suhu je untuk anak kita, untuk baby kita. Kan. So, lagi satu, kalau kita nak brew coffee dengan tea, tahu tak perfect temperature apa dia? Dulu saya ingatkan 100 darjah Celsius. Salah. Untuk dapatkan the perfect aroma, the khasiat dalam tea kita, kopi kita, 80 darjah Celsius hingga 95 darjah Celsius. Kita tahu ke kita punya kettle tu berapa darjah Celsius? Betul tak? Habis khasiat aroma dia mati. Kalau dengan Thermomix ni, confirm terpelihara dia punya aroma dia punya flavor dia. Barulah sesuai lah kalau you jenis yang coffee addict kan. You akan tahu the different, the aroma, the taste. Lepas tu, melting chocolate. Dulu, I buat macam mana? I guna double boiler. Letak pot, letak air, letak pula mangkuk atas dia nak cairkan coklat kita, nak buat dessert lah konon kan. Banyak leceh-leceh. Dengan Thermomix ni senang. 50 darjah Celsius. Perfect texture untuk melting our chocolate. Okay, satu lagi nak saute. Kita nak pecah kita punya rempah. Kita nak buat kari lah. Katakanlah kita nak buat kari. Nak bagi pecah minyak dia. Pecah lemak pula. Pecah minyak. 120 darjah Celsius is the perfect temperature untuk saute. Saute tu bahasa Melayu apa? Tumis. Okay. Kita nak buat sos. Kita nak buat jam. Kita boleh buat jam sendiri. Boleh buat sos sendiri tau dengan Thermomix ni. Kita nak dapat the perfect texture untuk kita punya sos, kita punya jam. Kita punya suhu kena antara 70 hingga 90 darjah Celsius. Kalau kita guna kita punya stove, kita tahu ke? Kita tak tahu kan? Kalau dengan Thermomix ni kita boleh tahu the exact temperature untuk kita punya sos, untuk kita punya jam. Gitu. Okay. Sekarang ni untuk nak dissolve kita punya gelatin. Let's say lah you nak buat agar-agar kan, nak buat jelly, nak buat pudding. You nak dissolve punya gelatin. Berapa suhu dia? 60 darjah Celsius. So kalau dengan Thermomix ni jangan risau. Sebab itulah Thermomix ni sebenarnya dah banyak digunakan dekat dia punya dekat hotel-hotel. Restoran-restoran besar tu kan. Chef-chef, level chef-chef lah yang pakai Thermomix ni. Jangan risau, kita pun boleh masak macam level-level diorang juga dekat rumah je. Tak payah dah kita nak pergi makan-makan dekat restoran hotel-hotel mewah tu kan. Kita boleh beli ni dan buat sendiri. So diorang menggunakan Thermomix sebab apa? Untuk nak dapatkan the texture, the taste, the perfect taste. Sebab tu ada guna Thermomix. So kita pun boleh. Jangan risau. So every time kita akan dapat the perfect texture dengan menggunakan Thermomix. Okay? Okay, sekarang ini I akan pass kepada our next chef, Chef Nadia. Hai Nadia. Hai Ku. Cepat betul. Baru gerangan sedap. Okay. Assalamualaikum. Hai. Namaste. Mera nam Nadia G. Tak tahu betul ke tak lah kan tengok cerita di setiap kadang-kadang kan. Tapi sebab kita kan tema
Hindustan, tema makanan India, kenalah cakap-cakap India sikit. Alright, our friend, are you ready? Are you happy so far? I think you have traveled from Delhi, Mumbai, wherever. Kashmir, now you come to Gwalior. Alright, saja je lah sebab dulu sis pernah pergi ke Gwalior, India. Alright, so sis berangan koneksi daripada Gwalior, okay? So kawan-kawan sis semua, my friends already share with you all the recipe from Kidu, but today I will cook manually for you, alright? Okay, tak bukan fancy, kita rasa macam excited sikit, macam Indian style, okay? So now, I tak nak bazir masa sebab manual sekejap lagi, cakap dengan baby segala macam. Dalam ni I dah letak 500 gram air, apa resepinya nanti I beritahu apa dia. So, I akan mendengar nasihat saya punya host tadi, Azuri. Kita akan dapat accessory simmering basket kan. Dalam simmering basket ni ada potato yang comel lote ni dalam 2 biji. Okay, I potong dadu. Dan apa yang anda perlu lakukan hanya letak begitu saja. Mudah kan? Dan jangan lupa dia punya penutup nanti tak boleh operasi dengan baik, sebab I masak manual seperti biasa bahagian ini, alright, kena mahir lah. So masa untuk steam potato ni dalam 14 minit. 30 saya tak mau. Okay, I akan guna aroma, temperature yang paling tinggi, and then sudu tak stick 1. Sebab kita nak steam tau, kena guna aroma ni. Sebab tu dia tak payah dia nanti dia putar air tu, kasih wok tu, dia masak lah potato tu. Sis jadi cikgu sains sekejap, faham tak? So itu je resipi hari ni. Cik, berangan nak jadi macam tu. Sekejap sangat tu, tada! I tak boleh lah sebab I kena tunggu dulu. Ni 14 minit. Resepi I nak share dengan korang semua hari ni, nama dia potato masala. Okay? Sebab kita dah ada nasi pilau, kita dah ada dessert kan? Mango kulfi, ada pula air sedap mango lassi. Takkan makan dengan dessert, kena adalah lauk tapi jadi vegetarian lah kan. Potato masala. Ni membuatkan sis mengenang kembali lah kenangan pahit manis, perik begitu. Masa sis present conference paper dulu dekat India, Gwalior India. Yang manisnya Pak makan. Yang manisnya Pak makan. Sebab you Muslim kan? Tapi India ni you tak rasa complicated saya sebab kebanyakan dia orang vegetarian. So benda yang korang semua dapat adalah paneer, potato, kacang-kacang, nasi, roti, semua hari-hari makan. Hari pertama sampai 3 happy, hari keempat dah stres dah. Okay. Balik kat Malaysia tenang. Pasal tak kita ada perangai macam tu, siapa yang suka travel kan. Oh dah balik nak pergi mulalah kenyang ni, sedapnya lah, resipi tu macam mana nak cari. So sis cari ni dekat YouTube. Okay. Alhamdulillah resipi ni kena bagi kredit dia daripada Nori, YouTuber. Alright. Tapi dia tak guna Thermomix. Dia guna gas lah dan dia pun style agak-agak je. So sis dah buat resipi ni secara detail. Apa measurementnya, bahan-bahannya, cara masaknya. Jadi kita convert ke Thermomix punya version supaya kawan-kawan kita kat luar sana pun boleh rasa potato masala. Potato masala ni sedap makan dengan roti puri. Kalau siapa penggemar kedai mamak kan, kalau kedai mamak original kayu tu kan, kalau puri tu dia kan datang dengan dal dengan potato tu kan. Dia sama level, cuma yang ni rasa masala. Ataupun korang boleh makan dengan nasi daun pisang. Ala-ala nasi daun pisang tu kan. Ayam goreng. Apa namanya? Lupa pula nama benda sedap tu yang crunchy tu. Peria. Okay, sari. Letaklah potato masala. Sis ada resipi yang untuk nasi daun pisang tu. Nanti sis share the link YouTube ni. You already dapat full recipe potato masala. Dia memang senang. Sebenarnya lamanya nak. Inilah nak steam potato ni je. Sekejap dia campak-campak bahan dia. Alright, sekarang sis nak tukar mood lah. Okay, daripada seorang presenter nak jadi cikgu, boleh tak dia jadi cikgu kat korang? Sebab sis nak ajar pasal Thermomix ni. Ramai sangat duk fikir-fikir Thermomix apa benda lah tak sedap tu jadi tu tak ada. Sis nak jadi cikgu hari ni. Dah sedia dah pen dengan paper. Tadi kawan-kawan sis tulis bagi tahu information dah take note dah. Sekejap lagi kita ada quizzes,
live worksheet yang macam PDPR tu. Maafkanlah sebab sister macam stres juga PDPR. Macam-macam. Berangan. Dah lama tak jadi dulu lecturer kan. Dah berhenti malas ngajar juga, senang ngajar. Alright, ramai dah kawan-kawan, my friend dah share dah semua kehebatan Thermomix ni. I nak cerita lah apa lagi best pasal Thermomix ni, betul tak? Sekarang ni, I punya function baroma untuk steam. Mungkin siapa yang kerap tengok cooking demo ni, korang dah boleh agak lah apa benda next information. Tapi untuk yang baru ni, sis nak memperjelas sekali. Sebenarnya, masa kita tengah steam ni, kita boleh buat apa namanya dah? Multi layer cooking, letak dekat kain. Tapi sis tak boleh sebab sis dah letak measuring cup sebab nak steam potato je. So, multi layer cooking ni basically, orang guna bowl ni, ada letak sup. Contoh yang simmering basket sis tadi, letak nasi. Atas ni pula nak letak ayam ke, ikan ke, sayur. Masak sekaligus 20 minit. Dah dapat food course ni. Senang tak? Senang sangat. Alhamdulillah lah ada teknologi macam ni kan. Rezeki tau siapa yang dapat. Yang belum ada tu, insyaAllah satu hari nanti boleh dapat juga. Alright. Antara contoh resepi lah kalau kita cakap pasal multi layer cooking, nasi ayam. Nasi ayam ni pada siapa yang baru beli Thermomix, wajiblah belajar. Janganlah agresif sangat. Betul pun nak masak lauk sendiri, tak pandai lagi. Tengok dia, kat sini, mana dia? Hari ketujuh, tapi ada orang dah hari keempat. Dah buat dah. Korang boleh cuba 4 course meal, chicken rice. So dia punya semua function. Alright, kat bawah ni sup ayam. Tengah ni nasi. Alright. Atas ni korang letak steam ayam, atas tu ada telur steam. Steam telur. Mungkin kita rasa pelik. Cuba. Tapi nak ceritakan, dalam masa 20 minit semua ni, proses tu lah, ada proses lain kan. Dalam masa tu, dah siap dah. Semua masakan yang korang nak hidang tu, lunch. Korang boleh buat nasi lemak. Nasi lemak kita ulang je. Kalau nasi lemak, tak ada letak sambal. Sambal tak guna baroma. Kalau nasi lemak, kat bawah ni air. Atas ni lah dah santan segala. Nasi. Atas ni boleh rebus telur. Apa ni? Hari tu Arista tadi yang first demonstrator tu, dia ajar confinement punya meal. Bawah sup yang berkhasiat. Nasi low GI. Sayur. Letak kat ni lah kan. Sayur letak ikan. Nak cerita apa lagi? Apa lagi boleh buat mi? Okay, mi soup. So, telur mi dekat atas ni. Kat sini memang basket ni kat atas ni kan. Sayur-sayur. So, ini antara salah satu kehebatan lah. Memudahkan korang nak masak, mempercepatkan proses. Contoh lagi satu. Siapa minat Cik Nom ni? Suka nasi ayam Cik Nom. Pun ambil proses nak sup dulu. Kan besok ayam nak buat cili, nak marinate ayam, nak buat nasi. Betul tak? Ni kita buat sekaligus. Itu pasal multi layer cooking. Tadi aku baru cakap pasal sedikit lah the best temperature untuk buat kopi, buat tea. Sebab apa? Dekat Thermomix ni kita ada function kettle mode. Cerik. Alright, kettle mode ni mungkin kita kat Malaysia ni ada beberapa orang masih menggunakan, sebab kebanyakan rumah pakai kowe, betul tak? Tapi yelah, kalau you all nak exact temperature macam aku cakap, kopi dalam 95 darjah Celsius, teh 75, nak dapat aroma yang sedap, korang boleh guna kettle mode. Tapi bagi sis lah, kettle mode ni yang paling terbaik lah untuk buat susu formula baby. Sis, dua anak sis yang sebelum ni beranak Caesar, tak lepas nak breastfeed, tak keluar susu dengan dia pun tak pandai. Awal dah bagi susu formula. So kita stres tau, macam okay, susu, air suam, air tak panas. And then mula lagi kita nak knitting kan. Panas tak? Panas tak? Panas tak? Kan? Panas dah stres kan. Tapi kalau guna Thermomix, dia boleh set temperature 37 darjah Celsius sebiji ya. Temperature dia macam baby yang breastfeed. Rasa tak sama. Okay. Temperature-nya sama. Alright. Apa lagi yang korang boleh buat lagi ni? Dah take note
laju tak cikgu bercakap hari ni? Takut laju sangat kan. Bila banyak information kita macam kereta api nak cerita, semua cerita. Lagi satu, slow cooking. Okay, slow cook. Alright, kalau korang nak daging, mesti orang macam mana kita nak masak daging lembut. Alright, semua kita cerita pasal Thermomix semua dia cepat kan. Kita ambil juga function slow cook. Alright, kita boleh letak daging kat dalam tu, biar dia masak lama, 3 jam ke, nak 8 jam ke, dia akan lembut. Kebanyakan resipi lah advisor share dalam grup sup tulang. Ini contoh slow cook. Sup tulang ni, malam-malam, letaklah tulang lepas tu semua dah siap. Esok pagi bangun macam tu, dengan baju kelawar apa semua segala bagai kan. Dah siap sup tulang. Breakfast sup tulang. Ada orang buat breakfast sup tulang, tak dibuat ni orang kan. Tapi ya, lebih kepada time management you on. Alright, mungkin sup tu korang boleh makan bubur, betul tak? Sup tu boleh buat makan dengan mi, buat breakfast. Alright, tu function. Slow cook ni pun sesuai juga kalau kita buat beef stew, orang putih dia buat beef stew. Ataupun macam kalau Cina, tu cerita Cina lah kan. Dia buat pulled pork tu, tapi dia tukar daging tau. Dia cari daging tu cepat dia lembut. Dia boleh makan dengan mantap. Itu cakap pasal slow cook ni sebenarnya sis nak buat juga lah satu resipi nanti. Satu hari nanti akan share yang korang sebab sis terkenang lah zaman-zaman suka travel dengan arwah ayah dulu pergi kat Medan. Dia punya mi basuh memang paling sedap lah. I tak jumpa sebenarnya. Tapi my mum sempat dapat resipi tu. Dia pernah jual tau. Tapi dia lupa. So dia ada bagi I sikit tips. Tapi nak eksperimen dengan slow cook. Sebab kita nak gabungkan tulang daging kan. Tulang daging, isi-isi dengan adalah secret ingredient tak boleh reveal lagi sebab I tak siap lagi eksperimen tu. Bayangkan slow cook ni nak bagi semua rempah ratus, tulang-tulang isi-isi tu dia. Lagi lama dia sedap. Tahu tak kari kat kedai mamak tu kenapa sedap? Ataupun ada satu artikel keluar cakap pasal sup tersedap dekat Bangkok. Dia orang ni masak tau yang kat Bangkok lebih 100 tahun sup tu. Maksudnya dia dah sampai hujung tu dia just top up amat. Dia bukan masa slow cook dah, maksudnya makin lama jadi lagi sedap. Sama juga dengan kari tu, patut saudara saya cakap pasal kari ni. Alright, tinggal 2 minit. Banyak boleh berhujang punya nak steam je selain nak masak, betul tak? Kalau korang imagine betul-betul time ni, korang boleh kemas rumah, boleh mop. Kalau tertumpah atau sempat lagi nak ngemas-ngemas, sempat lagi nak jemur kain, betul tak? Sempat lagi nak ambil apa-apa lah korang order daripada Grab kan, grocery, bukan beli makanan masak sendiri. Ataupun nak beli bil kat anak tu, check dia punya kerja sekolah ke. Alright, sempat lagi I nak cover lagi satu lagi. Banyak betul kerja sekolah saya nak bercerita dengan orang. Actually kerja sekolah korang juga kan. Lagi satu kita nak cakap pasal fermentation mode. Kena sebut betul kan, salah pula. Fermentation mode ni popularnya buat yogurt sebenarnya. Dia boleh buat cheese, dia boleh buat yogurt. Kalau korang search YouTube ataupun kebanyakan orang yang dah explore yang menggunakan fermentation mode, selalunya yogurt. Tadi kan kawan-kawan kita buat mango kulfi, buat mango lassi, dia kan buat yogurt kan. Kalau korang tak ada yogurt, boleh buat yogurt sendiri. Tapi janganlah expect yogurt tu siap 5 minit. Ambil masa yogurt ni. So dia ada proses lah. Dia itu ada resipi yogurt. Dia adalah letak susulan, next lah, plan apa segala bagai. Tapi ada satu stage tu, orang macam transfer dia dalam jar. Kalau tak transfer dalam jar, I pernah tengok ada satu YouTuber ni. Dia ada dalam bowl ni. Alright, tapi dia set fermentation mode tu temperature dia 45 darjah Celsius. So fermentation mode ni dia punya range dari 37 sampai 75 temperature sebab dia nak kekal. Maksudnya kalau korang biar dia sentiasa 5 darjah Celsius tu dah dia peram lama, jadilah kemasan yogurt. Sama juga dengan cheese. And cheese kan melalui proses yang sama. Sis pernah buat cheese panen.
Okay, panen ni cheese lah. India sama lah sebab terkenal memori di Gwalior India tu. Hari-hari bagi palak-palak memang sedap buat sendiri. Bila buat sendiri, kita gunalah function biasa kalau begitu dia letak blend lah segala bagai tu, dia nak cuba asingkan air dengan susu tu kan. So dia jadi macam bingket. Jadi macam daging. Alright. Tapi kena tak lemon banyak sebab I buat 2 kali. So lepas tu tapir dalam apa nama muslim bag yang korang ada tu, gantung dia. Ada gantung kan, biar lagi nak dalam 2-3 hari baru boleh makan. Itulah orang panggil fermentation mode. Tinggal 6 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita tengok kejadian apa potato kita. Tekan je. Smoothly. Tak payah kasarkan. Jangan tampar dia. Kesian je. Baik tau. Okay, buka slow-slow. Jaga-jaga. Buat kan. Nanti habis tak muka sendiri. Tolak ke tepi. Tadi Azurin dah ajar. I memang sukalah spatulan. Dia boleh potong. Boleh godek-godek. Boleh korek-korek. Korang dah tengok kan 3 cooking demo. Semua dah pakai. Tapi sis tunjuk lain sikit lah kegunaan dia. Belakang ni dia ada cangkuk. Nampak? Ada cangkuk. Bila ada cangkuk tu, dia praktis apa yang Azurin cakap. Cangkuk je nampak tak? Dia dah terangkat sedikit. Lupa belakang habis kaki kena air panas. Kena lalas. Keselamatan sis. Okay. Buat demo kerja keselamatan dia. Angkat dia. Alright. Angkat. Alright. Nantilah sis tunjuk buat panas nanti. Kamu habis pada cooking demo. Okay, kita letak kat tepi dulu sebab kita nak letak dia last sekali. So, I terpaksa buang kat air dalam bowl ni sekejap. Alright. Air dah dibuang, begitu saja. Sis, nak kena keringkan ke? Tak payah. Terus dia letak minyak, confident. Macam sis tak minyak dulu lah. So, bahan seterus untuk potato masala, I rasa ni bahan standard if you nak masak masakan India. Untuk tumis-menumis. Kita kena ada bawang. Actually, bawang merah tau. Tapi sis punya konsep pakai apa yang ada. Yang bazir. So, kita boleh pakai bawang Holland. Okay, dalam setengah biji. Suku pun boleh. Lagi banyak lipat pun sebab nak kasih manis. Okay, campak dia kat dalam. Alright, jangan risau. Campak begitu saja. So kat sini, ni wajib. Okay. Kari kan, selalu kita, kari ni masukkan dia wajib lah. Aroma dan rasa. Dan I ada biji sawi ni nampak tak? I malam dia jatuh lah ke sini. Biji sawi wajib ada. Yang ni lah dia bagi rasa rempah ratus tu. Baru kita dapat rasa Indian food tu. Okay, so campak semua. Campak all together dalam bowl. Dah settle, letak dalam minyak. Ataupun kalau korang nak lagi sedap, letak ghee. Letak ghee minyak sapi. Itu pun common lah untuk masakan orang ni. Pulut-pulut ke sini ni dia. Letak minyak as long as dia boleh cover bawang korang tu. Tak payah banyak sangat pun tak apa. Ikutlah you nak buat macam mana sikit. Ada. Jangan lupa ni. Sebab sis nak ratakan dia, make sure dia balance dalam ni masing-masing. Jangan jadi tak adil, kena fair. Alright, tutup. Lembut-lembut. Temperature pula. Masak 2 minit je. Okay. PRU. Alright. So temperature, sis dah jam lepas. Apa dia kalau nak saute, tadi kawan pun cakap selalu temperature kan. Kalau saute menumis 120, baru pula. Tapi ni jaga I kena reverse. Sebab tadi I tak nak tahu kari tu hancur. Okay. So buat satu. Biar dia tumis. Sebab lepas ni sis akan letak tomato dan rempah ratus yang lain. So lagi 2 minit nak cakap apa pula. Okay, last. Cakap pasal thermomix. Lepas ni boleh cerita pasal lain. Thermomix ni dari satu sis dah try. Baru semalam. Sous vide, katanya sous vide ke sous vide macam tu lah. Sous vide ni slow cook. Style orang Perancis. Tak kira lah korang nak masak daging ke, ayam ke,
itik ke, ikan salmon, telur pun boleh. Cuma proses dia, korang kena letak dia dalam beg. So dia akan vacuumkan beg tu. Ataupun boleh guna plastik glad tu kan, glad tu. Dia ada carilah teknik-teknik. Tengok korang punya IG, kebanyakan dah ada buat yang stick guna teknik sous vide tanpa vacuum tu, kita guna air saja. Lepas tu kita biar dia dalam ni selama 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit tu dia, bila dia dah kan vacuum padat, mestilah dia masak slow isi tu. Bila kita nak pensil dia nanti tu pensil goreng lah senang cerita kan, letak dalam frying pan tu. Alright, kita bagi dia garing-garing sikit di atas bawah sebab dia dah masak tau masa sous vide tu. Potong tu punyalah keluar air daging juicy dengan merah kan. Itu bagi sis lah. Yang tu kayangan lah. Antara function yang korang akan feel kayangan sikit makanan dia. Sebab kalau nak makan steak macam tu, kebanyakan kat restoran high end. Hotel tu sebenarnya sis pun tak nak makan yang betul-betul sedap. Tapi sebab tanya member dia kata pakai sous vide ni memang sedap, dan sis sendiri try semalam memang sedap. Cuma masa nak goreng tu kan macam chef Gordon Ramsay kan. Letak butter banyak well done satu, nasibkan yang satu tu selamat. Okay, sebab bila dah sous vide tu dia dah masak. Tinggal kita nak masak sikit-sikit je lah. Barulah dia keluar juicy dan garing sikit-sikit. Okay. Dah siap romen. Alright. Biasa. Tolak ke tepi. Alright. Dia macam ni lah. Alah macam ni lah. Nampak. Tu tengah. Dia dah tumis dah tu. Godeh-godeh sikit. Alright. Seterusnya, kita nak letak tomato. Tomato ni kita nak bagi rasa masam sikit. Pun orang India suka pakai kan. Kita letak tomato. Sebenarnya tomato ni I ambil half je. Okay, tomato. Dah letak tomato. Apa yang kita perlukan adalah rencah dia. Alright, kunyit. Kunyit ni nak bagi colour dia kuning. Alright, adalah rasa flavor. Spices tu kan. Garam nak bagi bangkit masin. Dan garam masala ni yang buat rasa. Garam masala ni tak masin tau. Alright, dia rasa spice masala tu. Cuma letak garam ni dia jadi lagi bangkit lah. So nanti sis bagi tahu lah detail dia berapa Alright, campak juga. Alright, campak macam ni. Alright, campak. Jadi dia masuk dalam. Alright, dan kita letak dia kat dalam itu begitu saja. Sis tak suka masa-masa, sebenarnya korang boleh tumis dulu. Alright, dalam 2 minit tapi sis letak terus air. Air ni setengah cup. Air ni tak payah banyak sangat. Alright, sebab kita nak kasih berkuah sedikit dekat kentang tu. Okay, tutup dia. Dia ada 3 minit lah kali ni. Alright. Jadi semua serasi gabungan-gabungan yang sis cakap tadi tu. Make sure because kita ada bawang, kita ada kari, kita ada potato, tomato. And last kali letak kentang. Mudah kan? Very easy. Dan rasa dia masuk. Sebab rasanya you all boleh imagine. Dah boleh imagine tak? Imagine. Tadi dah ada bawang. Bawang tu bagi rasa manis bila dia caramelize. Caramelize macam tu lah. Lepas tu ada biji sawi. Ada daun kari. Ada kunyit. Ada apa ke nama tadi? Garam masala. Ada tomato. So dia cuba gabungkan the whole flavor tu. Yang jadi sedap. Itulah rasa Indian sikit kan, Indian cuisine. Kalau tak ada masalah kan masalah. Dia jadi potato bermasalah. Okay, berbalik pada sous vide tu lagi sekali kan. Inilah kalau kita nak ada romantic candlelight dinner. Okay. PKP walaupun kata lepas ni kita boleh bebas, rasanya eloklah jaga diri kan dekat rumah tu. Untuk keselamatan kita semua. So kita boleh buatlah benda-benda yang special, level-level master chef kan. Buat sous vide tu. Cakap kat suami, ada tak si suami dalam yang suami-suami tu sis dengar kan. Ramai orang suka surprise ke bini sekarang ni. If surprise fee, birthday ke anniversary reunion Thermomix ni. Cubalah surprise ni. Thermomix ni. Dengan beberapa payment plan yang Azwin cerita tadi kan. InsyaAllah isteri boleh buat daging stick sous vide. Sebab lelaki-lelaki ni suka daging. Kambing,
daging lembu, tak tahu lah orang lain seorang mesti suka lah. Kalau kambing, lembu, lepas ni nak try kambing bersus-sus. Menarik lah, memang bagi sis menarik. Walaupun kita akan cakap, takkan selalu nak pakai benda ni, tapi you all imagine, okay? Thermomix ni mungkin kebanyakan orang guna menumis, menggulai, meroti, membaking. Tapi macam sus baby, kata buat ni kan macam additional stove cook ni kan. Tapi why don't you just invest, sebab you dah habis semua, tak payahlah beli pelbagai periuk, tak payah beli banyak jenis blender, tak payah beli mixer, betul tak? Dah betul boleh masak multi layer cooking sekali. Bagi sis memang berbaloi lah. Mungkin lah korang cakap korang ni advisor mesti cakap semuanya best. Tapi bagi sis adalah jenis orang bila nak jual sesuatu tu sis suka biar betul-betul dia bagus. Alright, sebab benda yang OTT jadi ustaz macam-macam kereta I pun macam Thermomix juga. Ada macam-macam mood boleh cikgu, boleh jadi tukang masak ni, nak jadi ustazah pula kan. Bila kita nak meniaga tu biarlah ikhlas dan jujur kan. Bila barang tu elok, cakap elok. Okay, bila tak elok, kita tak elok lah. Menipu orang kat luar sana, betul tak? So bagi sis sendiri yakin yang Thermomix ni boleh bantu orang ramai. Dan sekejap kan, sekejap siap. Alright. Nak tunjuk tak? Tunjuklah sikit. Bau-bau tu dah ada. Dia rupa dia macam ni. Can you see everyone? Dia ada bawang, nampak dia dah macam pekat-pekat kan? So, last sekali adalah kita punya kentang. Tak panas. So, kentang ni kalau korang tengok betul-betul, dia dah masak. Alright? Okay, dah masak. Dah start. Dia jangan letak sendiri basket tu. Kita letak dia elok-elok. Sis tak buat banyak. Sebab rumah ni hanya sis dengan suami. Anak 2 orang kecil kan. Dia kat sana ini. Kalau banyak ni je, kita boleh makan sampai malam. Okay. Tutup dia lagi sekali. Okay. Dia dalam masa 5 minit. Kalau apa, 4 minit pun boleh sebenarnya. Kita nak bagi dia bergabung semua flavor-flavor tu. Sebab kentang sambil masa dia nak menyerap kan. Nak serap yang kuah tadi. Nak serap rasa-rasa tomato, masala dan segala-gala yang ada. So, begitu mudah. Itu saja. Yang lama tadi nak rebus. Nak steam kentang je. So, basically dia macam tu saja. Kejap lagi sedap makan dengan roti puri. So, itu saja daripada saya. Kejap lagi saya tunjuk final plating lah untuk you all semua. So now I nak pass balik dekat Azurin. See you later. Okay, hi. So thank you. Tadi semua dah tengok kan chef-chef kita masak macam-macam Indian pilaf rice apa semua. So lepas ni saya akan tunjuk dia orang punya final product lah. Tapi sebelum tu okay, like I said, korang semua pun dah tengok lah kan the benefit of cooking dengan Thermomix. Senang, mudah, sampai masak boleh sembang-sembang, sambil masak boleh sapu-sapu ke kan. Senang sangat, memang best lah. So kalau dah berkenan, suka, terfikir-fikir, belilah Thermomix ni. Ada macam-macam cara for you to own your Thermomix. Macam-macam cara bayaran. Boleh bayar cash. Kalau bayar cash dapat free cookbook. Kalau bayar installment boleh dengan credit card atau debit card. And then semua cara pembayaran tak kisahlah macam cash ke, credit card ke, installment macam mana pun, korang semua akan dapat free thermo server ni. Tapi hari ni last year, kita tak tahu esok start free gift apa. Tapi thermo server ni yang the best lah. So, bila korang beli Thermomix ni, sebenarnya dia bukan datang barang ni saja, dapat cookbook ni kan. Bukan macam tu je. Korang sebenarnya akan dapat cooking class. Kadang-kadang kita orang buat cooking class. Macam last week ada sourdough punya class. Nanti ada kelas untuk buat kuih bulan. Ikut musim lah. So, free delivery, tak payah bayar postage.
And then also dapat personal advisor support. Itulah yang penting sebenarnya. Make sure korang pilih advisor yang elok, yang boleh guide, yang boleh tolong, yang korang tanya semua bila-bila boleh message, boleh reply. So pilih advisor korang yang elok-elok. Okay, kalau berminat lah nak join kita, boleh tanya your advisor, boleh tanya siapa-siapalah yang invite you tengok show ni. You boleh dapat your Thermomix for free, boleh beli satu and percuma satu, and then all the accessories ni semua pun boleh dapat free. Mudah lah. Macam kalau you jual 2 ke 3 ke 4 ke, ikutlah apa insentif company pada bulan tu, macam-macam barang free boleh dapat. So saya punya barang-barang Thermomix semua kebanyakannya free lah, sebab saya dapat dari insentif. Okay, for current customer yang dah ada Thermomix, hari ni juga adalah hari yang last untuk korang dapat second mixing bowl for RM698 sahaja. Lepas tu dapat sekali simmering basket. So best tak ada dua mixing bowl ni. So lepas dah masak satu, dah habis masak, boleh terus tukar new mixing bowl, masak benda lain. So harga total ni dengan simmering basket tu ialah RM1,531. Tapi you boleh beli dengan harga RM698. Macam mana? Cara dia ialah korang kena invite kawan-kawan korang, ataupun inilah contoh-contoh orang. Kalau ada kenal chef ke, orang yang busy, yang kerja yang busy, yang tak tahulah bila nak masaknya kan. Lagi-lagi time kena work from home sekarang ni. Orang yang health conscious, sebab macam tadi diorang tunjuk Cookido ni ada dia bagi tahu calories lah apa semua kan. Yang suka masak, yang suka baking, yang tak tahu masak, yang tak tahu baking, semua boleh pakai Thermomix ni. So kalau you all kenal siapa-siapa yang korang rasa berminat, boleh refer dia ke advisor korang. Nanti bila dia beli, korang boleh terus beli second mixing bowl ni. So hari ni kawan korang last lah boleh beli, tapi nak redeem tu boleh dalam masa 30 hari. Okay, so thank you semua for joining us today. Memang seronok lah kan tengok masakan India semua, boleh masak macam-macam negara punya makanan lah. So okay, sekarang saya akan tunjuk ni lah makanan-makanan and resort dia, kawan-kawan saya akan share. Okay, thank you. Okay, so ini adalah sepinggan besar nasi Indian pilaf rice. Boleh makan sampai 5 orang. Okay. Okay, ni mango kulfi kita tadi. Saya letak dalam satu mangkuk kecil je, tapi ada balance banyak lagi. Sebab dalam portion wise tadi dalam Cookido dia cakap untuk 8 portion. So ini untuk satu portion je lah. Ada lagi lebih yang banyak. So inilah dia final result. Saya dah taburkan pistachio nuts atas dia. So ini dia mango kulfi. Hai, ni I punya mango lassi. Boleh minum untuk 3 orang. Lepas tu kalau kat kedai usually RM12 tau, RM12.5 satu gelas. Tapi ni I punya cost I less than RM9 sahaja. Boleh dapat satu gelas besar macam ni. Okay, selamat mencuba. Beli Thermomix tau. Okay. Wah, I rasa I baru lepas masak, baru lari-lari nak tunjuk gaya masak. Cepat sangat ni nak kenapa. Okay, kejap. Nasib baik anak tak terkeluar gitu. Alright. Maaflah sebab segera. Painting tu tak cantik. Ini hasil potato masala kita tadi. Allah, buruknya lah. Tak sempat nak buat lawa. Tapi ada sistem macam Thermomix juga, multitasking kan. Nampak puri sis ni bangun pagi kan, lalu ni je lah puri sis. Alright, tapi ada potato
masalah kita. Alright. So nak cakap masakan India mudah sebenarnya ya. Mudah dan macam-macam lah kita boleh buat. Kos dia pun tak mahal sangat. Alright, nak mukbang pula. Tidak nak mukbang dah. Okay, kita lagi financial lah sikit. Tak boleh lah berdiri kat senonoh. Okay, sis buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Panas ni. Rasa cukup. Rasa masala, rasa kunyit, rasa tomato, rasa bawang tu tadi. Korang should try. InsyaAllah sedap. Cakap kat suami. Depan ni dia tak tengok tunjuk video ni. Okay, nak buat nasi, nak buat dessert, nak buat macam-macam, sangat-sangat berbaloi. Itu saja daripada sis. Jumpa lagi. Minggu depan jangan lupa tau, jumpa kita orang punya team lagi. Rasanya yang tu lagi best tau. Okay? Itu je. Bye. Namaste. Thank you, everyone. Bye.